إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar perkataan ialah kata-kata Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu dinamakan bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap sesat tempatnya dalam neraka. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berkumpul pada minggu kedua hari Selasa ni untuk kelas Aqidah, Silsilatul Aqidah, iaitu siri Aqidah, yang satu kitab dikarang oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Ta'ala merahmati dia. Buku ni antara yang terlengkap dalam membincangkan akidah, sehingga kan ramai pensyarah-pensyarah universiti, terutama seperti di Madinah, di Ummul Qura, bila dia kata nak baca satu kitab akidah yang komplit berkenaan rukun iman yang 6 tu, baca buku Dr. Al-Ashqar ni. Sebab biasanya kitab-kitab salaf, kitab-kitab yang lama, contohnya macam kitab Imam Tahawiyah, Al-Aqidah Al-Tahawiyah, ataupun Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang dikarang oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kitab dia tak komplit, dia sentuh-sentuh, tapi dia tak bincang secara mendalam. Kalau kita buka kitab yang lagi lama sebelum tu lagi, lagi macam Imam Tahawiyah, lagi ayat dia pula tak tersusun, kan? Kadang-kadang lompat sejak akidah, kejap-kejap lompat bab qada dan qadar, kejap-kejap lompat bab beriman kepada malaikat. Jadi kitab-kitab yang mutaakhir ni, ulama-ulama mutaakhir ni, dia lebih sistematik dan tersusun. Tapi tidaklah kita kata, Waalaikumsalam warahmatullahi, taklah kita kata kitab dulu tak bagus. Dia bagus pada zamannya. Dan kalau tidak ada mereka, tak adalah kita nak baca, nak ambil dari mana kitab-kitab ni semua, rujukan ni. Jadi macam saya sebut selalulah, kalau kata mana lagi bagus Ustaz, kitab sekarang ke kitab dulu? Kita jawab balik macam soalan yang sama, mana lagi bagus, kereta BMW dulu ke kitab BMW sekarang? Pencipta kereta Henry Ford dulu, kereta dia dengan kereta Ford sekarang, mana lagi bagus? Bagus kan? Tapi kita kata tanpa Henry Ford tu tak dapat kereta Ford yang sekarang, betul tak? Itu contohnya lah. Contoh juga kitab-kitab lama mungkin bagus, kitab asli, tapi kitab moden ni dia bagus dari segi susunan yang sistematik, mudah difahami, ayat dia ayat orang moden, dan mudah untuk kita senang ingat dan menghafaz dan menyampaikannya kepada orang lain. Jadi inilah kitab yang bagus untuk dimiliki. Faris kena bawa lagi banyak-banyak, bagi setiap orang satu kitab, tak rugi beli kitab. Semuanya kata ulama apa, lan tanalul ilmu illa bisittin, tidak akan dapat ilmu itu melainkan dengan 6 perkara. Sekarang aku akan menjelaskannya kepada kamu, kata ulama tu, iaitu apa? Zakaun, kebijaksanaan, otak yang bagus, wajtihadun, kesungguhan, wahirsun, kehendak yang kuat, wa bulghatun, bulghah ni apa? Kena ada sedikit kewangan, wa sahibu ustadzin, dan bersama dengan ustaz, dengan guru tu sentiasa bersama, wa tulu zamani, dan panjangnya waktu.
Jadi nak kuasai, nak ada ilmu, kena ada 6 benda. Pertama sekali apa tadi? Akal yang bagus, otak yang cerdas. Yang kedua, ijtihadun, kesungguhan. Yang ketiga, hirsun, kehendak yang kuat. Atau bahasa Arab dia panggil himmah, kehendak yang kuat. Mesti nak datang daripada orang Semaju, nak datang sini bukan senang ni. Daripada orang Semaju, Shah Alam, nak lalu jam, nak lalu tol, nak bayar tol lagi, apa semua. Hirsun, ni kehendak yang kuat. Yang keempat tadi, al-bulghah. Bulghah maksudnya ada sedikit kewangan, nak beli kitab, saya kata kena beli kitab semua ni. Yang kelima, dia kata apa? Sahibu ustazin, duduk sama dengan ustaz, duduk sama dengan guru. Dia tak boleh datang kelas seminggu sebulan sekali je. Dia boleh dapat dengan ceramah je, tapi dia tak dapat ilmu. Boleh, memang boleh dengan ceramah, tapi tak dapat ilmu. Mungkin kita dapat something yang boleh memotivasikan diri dia. Dia rasa macam, oh seronok kelas ni, tapi dia tak dapat ilmu. Ilmu kena sahibu ustaz. Yang keenam, tuluz zaman. Tuluz zaman, iaitu panjangnya waktu. Sebab tu kita kata 6 bulan pandai bahasa Arab. Itu kita kata, saya nak kata bohong, kan kita tuduh orang ni buat bohong pula, tapi kita kata hampir bohong lah. 6 bulan pandai bahasa. Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Imam Syafi'i cakap, aku rugi, aku tidak menghabiskan lagi 100,000 duit aku yang ada untuk belajar bahasa Arab. Siapa tu? Imam Syafi'i, yang terkenal, orang yang tinggi bahasa dia. Habis tu, yang kita ni 6 bulan pakar bahasa Arab. Itu contoh je lah. Bukan kita nak kata nak mematahkan semangat, tapi kita kata itu kena ada masa yang lama untuk belajar. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah sekalian, kita masih lagi dalam kitab Alamul Jin wa Syayatin, alam jin dan syaitan. Sekali lagi, bagi yang baru datang, kelas ini bukan kelas menghalau jin. Kelas ini bukan kelas untuk macam mana kaedah kita nak halau jin. Bukan. Ini bukan kelas macam kita kata perubatan Islam, cara nak scan jin macam mana. Tuan-tuan tahu scan jin tak? Tuan-tuan, kalau sekarang tempat tu, dia datang, dia kata duduk 4 orang kat sini. Dia duduk, tu dia baca sekian ayat, ada seorang tu pengsan, ada seorang menangis, ada seorang rasa macam nak tidur. Tu dia panggil scanning. Macam scanning virus tu kan, komputer tu buka kan, dia pusing-pusing tu nak scan. Maksudnya kalau dia baca Quran, tiba-tiba berteriak seorang, maksud ada yang kena jin lah tu maksudnya. Tapi ini bukan tempatnya. Jadi siapa nak cari benda tu, tempat yang silap. Dalam kelas ni ialah kelas untuk apa? Kita kenal hakikat jin dan syaitan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan perbincangan yang dibincang oleh para ulama' yang muktabar. Dan juga kita nak tengok macam mana cara dia tipu kita, kuasai diri kita. Itu supaya kita menjauhi dia. Kerana tidak ada karakter yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran selain karakter para anbiya, iaitu melainkan karakter jin dan syaitan. Hampir tidak ada, hampir banyak surah, kebanyakan surah menyebut macam mana kamu, Allah Ta'ala suruh jauhi syaitan. Inna syaitana kana lakum aduwwun, so syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Fattakhidhuhu aduwan, maka ambil dia sebagai musuh. Bagi, kalau kita dah tahu musuh kita kenal musuh, baru kita boleh kalahkan musuh. Sebab kata siapa? Sun Tzu saya pun tak tahu, saya tak baca kitab, orang sebut je lah. Kalau tak kenal musuh, macam mana nak kalahkan musuh? Jadi kita nak kenal musuh kita, jin dan syaitan. Dan kita kenal, bukannya kita kenal melalui kitab-kitab Tamar Jalis. Tamar Jalis macam bercakap dengan jin, dialog dengan jin, Tamar Jalis, ataupun dengan buku macam-macam. Kita dengan Al-Quran dan Sunnah supaya kita dapat maklumat yang tepat. Ini yang sahih. Okay? Tidaklah dinamakan ilmu itu ilmu, kata Ibn Qayyim, melainkan maqala Allah wa qala Rasulullah wa maqalahu sahabah. Tidaklah ilmu itu dikatakan ilmu, melainkan apa yang Allah Ta'ala kata, apa yang Nabi kata, dan apa yang para sahabat radhiyallahu anhum faham. Ini 3 benda ni. Okay, Alhamdulillah, kita dah masuk sekarang bab bagaimanakah, apakah cara jin, apakah objektif utama jin. Kita bincang objektif jauh dia, objektif utama dia ialah masukkan manusia dalam neraka. Itu je cerita dia. Sebab apa? Sebab hasad dia kepada manusia. Kita tahu dia tengok manusia ni cipta daripada tanah, tapi Allah Ta'ala jadikan manusia ni ada kelebihan yang banyak, dan menyuruh para malaikat sujud hormat, bukan sujud ibadah, bukan sujud sembah kepada Nabi Adam alaihi salam.
Sedangkan masa penciptaan Nabi Adam tu, kita tengok syaitan apa? Liyatufu haulal, dia berpusing keliling Adam. Masa tu belum dimasukkan, ditiupkan roh lagi. Dan dia apa? Dia ketuk, ada bunyi kosong. Dia kata, Adam ni kosong dalam ni rupanya. Dia kata apa? Sekarang aku tahu bahawa manusia ini adalah satu makhluk yang tidak boleh memiliki jiwa dia sendiri. Maksudnya apa? Dia tak boleh kontrol diri dia. Betul tak? Banyak kali saya sebut dah. Iaitu dia ni, apa yang dimasukkan oleh manusia lain, itu dia akan jadi. Ya? Dimasukkan, tu dia akan jadi. Kalau dia masuk dalam hip hop, dia jadi hip hop. Jangan jadi apa? Apa lagi sekarang ni? Macam-macam lah. Tak kisahlah, R&B, hip hop, kan? Rap. Kalau dia masuk dalam geng burdah-burdah main gendang, geng gendang. Dia kecil sampai besar main gendang je kerja dia. Kalau dia masuk Quran dan Sunnah lah. Betul tak? Cuba tanya anak muda kita sekarang ni. Zaman dia dah lalu zaman dah. Zaman hip hop dah lalu kan? Dah lalu dah. Dah pernah dah pakai seluar fubu tu, baju fubu. Tangan macam ni. Boleh cakap tangan? Tak ada tu. Tak ada pada. Alhamdulillah, Farid bagus. Jadi Nabi hadis kata fa innal Adam la yatamalak. Ibnu Adam la yatamalak. Makhluk ni tidak memiliki jiwa ni. Oleh itu, bila syaitan tahu manusia ini tidak boleh memiliki jiwa dia sendiri, dia sentiasa cari strategi untuk masuk ke dalam manusia. Dan dia tahu manusia ni bijak, manusia makhluk yang berakal. Dia takkan masuk kata aku syaitan, ikutlah aku. Sebelum dia cakap aku syaitan, tengok dia dah lari dah. Okey. Jadi atas dasar itulah dia ada strategi-strategi dia. Yang pertama sekali kita bincang dalam kitab ni, iaitu menjatuhkan manusia ke dalam kufur dan syirik. Ini tujuan kecil dia. Tujuan kecil lah pertama, jatuhkan manusia dalam kufur dan syirik. Sebab semua tahu tidak ada dosa yang paling besar melainkan dosa kufur dan syirik. Bila kita tanya apakah ibadah yang paling Allah Ta'ala suruh, apa dia? Kalau orang tanya kita, apakah ibadah yang paling Allah Ta'ala suruh? Mentauhidkan Allah SWT. Tak rugi bawa pergi Saudi. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata apakah ibadah yang paling tinggi? Orang kata salat. Yes, salat tinggi. Jihad. Yes, jihad tinggi. Tapi yang lebih tinggi daripada jihad dan salat dan apa semua ialah tauhid. Suatu Abdullah bin Amr bila ditanya kan, dia tanya, ya Rasulullah, ayyul amalil afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Apa Nabi jawab jawapan yang pertama tu? An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, iaitu kamu sembah Allah dan tidak syirikkan Allah dengan sesuatu pun. Ibadah paling tinggi. Lepas tu dia kata, dia tanya lagi, summa ayyu, kemudian apa pula lepas sembah Allah Ta'ala, lepas mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkannya tadi, iaitu apa dia? Menghormati mak ayah, ibu bapa, birrul walidain. Lepas tu apa pula ya Rasulullah? Lepas tu al-jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah SWT. Nampak, hatta ibu bapa pun lebih daripada jihad. Lihat di sini, tauhid nombor satu. Bila Abdullah bin Amr al-As pernah tanya soalan yang sama juga kepada Nabi SAW, dia tanya, apakah amalan yang paling buruk? Jawapan dia, mensyirikkan Allah Ta'ala. Nampak tak? Kita kena faham tu. Antusyriku billahi syai'a wa huwa khalaqaka, antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Nabi SAW, kamu menjadikan bagi Allah tu ada partner, sekutu, wa huwa khalaqaka, sedangkan dia yang cipta engkau. Yang kedua, Nabi kata apa? Uququl walidain, derhaka kepada mak ayah. Ambil susunan tu kan. Tapi yang ketiga bukan tak bagi jihad. Yang ketiga Nabi kata antuzaniya halilata jarik, iaitu kau berzina dengan isteri jiran. Subhanallah kan. Hak jiran tu dah lebih, betul tak dalam Islam? Berzina pula, antuzaniya, bahasa Arab. Tuzani dia ada isim apa dia, dia mufa'alah. Mufa'alah ni maksudnya suka sama suka buat. Antuzani halilata jari, iaitu buat zina secara suka dengan isteri jiran. Ni paling buruk dalam Islam. Jadi Nabi sebut, nampak yang pertama sekali syirik. Bila Nabi tanya, Nabi sebut apa? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih ataupun 60 lebih cabangnya. Fa'alaha, yang tertinggi apa dia? Qaulul la ilaha illallah. Paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah ialah apa?
Imatatul adha anit tariq, mencabut benda yang menyakitkan daripada jalan. Kemudian Nabi sambung lagi, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu sebagian daripada iman. Kalau kita faham hadis tu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya, dia kata, nampak tak, hadis tu dia bagi tahu iman tu ada 3 komponen. Satu, la ilaha illallah. La ilaha illallah ni kat mana? Ucapan kan, lidah kan, mencabut perbuatan anggota. Al-haya', malu tu buatan apa? Hati. Nampak? Iman tu ada 3 komponen, iaitu ucapan, perbuatan dan hati. Tidaklah dalam muka seorang itu beriman melainkan hati, kata-kata dan perbuatannya telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaitan cuba nak hapuskan ini nombor 1. Syaitan ini nombor 1. Target dia nombor 1 ialah mensyirikkan Allah, supaya kita ni mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tahu tak ada dosa yang Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dalam dunia ni melainkan syirik. Ya? Apakah dalil dia? Yang Imam Al-Khadim sekalian, Imam Al-Khadim, apa dia dalil? Dalil Allah Ta'ala tidak ampun dengan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa, Allah Ta'ala tidak akan mengampun dengan semua dosa yang manusia buat, insya-Allah, akhirat kelak. Tapi dia tidak akan mengampunkan siapa yang mensyirikkan dia. Tidak ampunkan di sini merujuk pada tidak ampunkan dekat mana? Bukan kat dunia, dekat akhirat. Dekat dunia, kalau dia buat syirik, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Ta'ala akan terima taubatnya. Seperti kata-kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang bertaubat daripada dosanya seumpama tidak ada dosa, bersih. Tapi syirik, kalau katakanlah dia mati dalam keadaan syirik kepada Allah Ta'ala, iaitu dia mati kemudian Allah Ta'ala bangkitkan dia hari akhirat kelak, Allah Ta'ala tidak akan menghapuskan dosa syirik. Sebab apa? Kalau dosa-dosa lain, ada kaedah ahli sunnah. Kaedah ahli sunnah ni kata apa? Ahlul ma'asi atau ahlul ma'asi, orang melakukan maksiat ni, dia tahta masyiatillah, dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah nak azabkan, Allah Ta'ala azab. Kalau Allah Ta'ala nak ampunkan, Allah Ta'ala ampunkan. Ya? Maksudnya, kalau seorang tu dia peminum arak sekalipun, dia mati, memang kita kata dalam nas Al-Quran dia akan diazab oleh Allah Ta'ala, tapi dia masih lagi di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala nak azabkan, Allah Ta'ala boleh azabkan. Kalau Allah Ta'ala boleh ampunkan, Allah Ta'ala akan ampunkan. Tapi pengampunan itu tidak akan berlaku sekiranya dia syirik Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita faham hadis betul-betul, faham hadis sahih Muslim, Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Akhriju minan nar, keluarkan dari dalam neraka itu orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah iman. Apa nak tafsirkan maksud sebesar zarah iman tu? Maksudnya apa? Kenapa Nabi sebut sebesar zarah iman? Kenapa? Kita kan belajar dalam akidah kita bahawa ahli sunnah kata iman ni bertambah dan berkurang, betul tak? Bertambah dengan ketaatan, dia kurang dengan maksiat. Maksudnya kalau iman dia besar tu, maksudnya maksiat dia banyak gila lah. Dia banyak maksiat lah maksudnya. Banyak maksiat. Maksudnya iman itu kecil betul. Kalau dia ada solat, dia ada zakat, dia puasa haji, mungkin besar sikit. Tapi dia kecil, maksudnya dia tak ada amalan langsung agaknya. Kalau dia amalan dia pun sekadar lepas-lepas macam tu je. Tapi dia tak pernah syirikkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh keluarkan dia juga daripada dalam. Sebab kalau dia tak ada syirik, kalau dia syirik, tak ada langsung iman tadi, zero. Maknanya dia kecil. Maksudnya iman tu ada sikit, tapi tak buat syirik, Allah Ta'ala masukkan dia juga dalam syurga. Atas dasar inilah, benda ni lah yang syaitan tak berhati. Ya, buat perangai hantu apa semua, tapi tak nak syirik dengan Allah, masuk syurga juga. Ini tak macam tu. Dia cuba nak jatuhkan manusia ke dalam lembah syirik. Dan manusia ni jatuh ke dalam lembah syirik ni banyak tempat. Lepas tu syirik ni ada banyak kategori. Pertama, syirkun niyah, syirik niat. Pertama, syirik niat. Syirik niat ni iaitu apabila dia niatkan segala ibadahnya bukan kerana Allah. Jadi itu dia kena syirik niat lah.
termasuk dalamnya riak, termasuk dalamnya menunjuk. Tu syirkun niyah, syirik juga tu. Syirkun niyah. Contoh? Contoh apa dia? Riak lah, contoh riak. Tapi riak ni lesser syirik. Cuma putih pula, syirik kecil. Syirik yang kecil. Dari syirik niat lebih besar, iaitu dia meniatkan dalam ibadah dia semata-mata kerana makhluk, tak ada langsung kerana Allah. Kalau riak ni mula-mula kerana Allah, tapi lepas tu orang puji dia ke, orang nampak macam Masya Allah, poster dah keluar, YouTube dah banyak keluar, lepas tu dia pun rasa macam itu dikata-kata apa? Riak. Itu lesser syirik. Dia asal ni kerana Allah Ta'ala. Tapi yang teruk lagi daripada tu ialah langsung tak ada kerana Allah Ta'ala. Yang ni macam orang munafik punya perangai. Orang munafik pure munafik yang munafik akidah dia. Bukan perangai dia munafik, munafik akidah. Dia kata apa? Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'u nannas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Bila mereka dia menjadikan salat dengan betul malasnya, 100% malas. Itu kadang-kadang kita pun ada. Tapi dia ada ciri yang kedua yang tak ada. Kita malas-malas tapi kita sembahyang dalam bilik seorang-seorang kerana Allah Ta'ala juga. Yang dua tu semata-mata hanya untuk nak tunjuk dekat manusia yang dia solat. Ini panggil syirik yang first level tadi. Syirik niat yang first level, iaitu dia buat memang bukan kerana manusia, langsung kosong, tak ada kerana Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada sebagian manusia nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah Ta'ala itu dalam Quran. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Tak lupa fa ilaihim. Okey, ni ayat dia surah Hud ayat 15 dan 16. Saya kita bacakan. Kita besarkan sikit bagi kita boleh nampak semua. Okey. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud, okey. Man kana yuridul hayatad dunya. Siapa dengan amalan ni tadi, amalan dia kerana Allah Ta'ala tadi, yuridul hayatad dunya, nakkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan dunia tadi, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan sempurnakan apa yang dia nak tadi, amalan dia tadi, kami akan bagi. Maksudnya katakan dia haji tadi, sebab dia nak dapat title haji, supaya dia nak buat apa, ejen umrah tu, orang panggil aku bukan haji, Kang susah pula nak jual, kan aku nak jual ni, jadi aku pergi haji, kena pergi haji tahun ni, kena pergi, tahun lepas nak buat company ni, kau dah pergi haji belum? Kang aku nak jual umrah, macam mana? Contoh, betul ada orang macam ni. Lepas tu dia kalau boleh nak pergi, balik terus. Dia pergi memang ngam-ngam je. Bukan sebab ada tuntutan lain, emergency ke apa, sebab dia memang nak dapat, asalkan dapat pergi cukup lah. Itu yang kata sebagian kata la haula wala quwwata illa billah. Itu yang dia buat, apa yang cukup je dia buat. Yang sunnah-sunnah ditinggalkan, dia bina tu ditinggalkan. Dia pergi, minta maaf sebut kan, kutuk pula tak boleh. Arafah tu orang suruh tunggu, Nabi tunggu Arafah sampai petang, sampai maghrib. Dia sekejap je, duduk asal lalu je, naik kereta tu, lalu je ke Arafah. Pagi-pagi 10 hari bulan dekat apa? Dekat Mina, orang pergi sibuk melontar, dia pergi sembahyang raya. Orang pergi haji sempat sembahyang raya tu, pelik tu. Tak pergi. Dia tak pergi. Sahabat kita ni dia kerja dekat Saudi, dia bahagian kereta api tu, yang kereta api nanti naik tumpang dia. Dia tengok si keadaan. Orang 10 hari bulan tu semua sibuk nak pergi melontar kan. Tapi dia tak pergi. Dia pergi mana? Dia kata, dia orang ramai lagi, dia tak nak ambil auto afdal tu. Tak apa, kita pergi nanti time lain. Lagi yang mantap lagi tu,
dia jamakkan hari ke-10 dengan hari ke-11 tu. Dia lagi mantap lagi. Maksudnya macam mana? Hari ke-10 tu tak masuk lagi, siang tak masuk, sampai malam. Malam tu dia gabung dengan 11 lagi. Tu besok pagi 11 dah balik dah. Maknanya dia melontar 10 tu, dia melontar lewat. Dia ni lah, combo lah ni, combo betul lah ni. Combo dah, haji combo, 10 tu dia lewatkan betul-betul sampai sebelum subuh hari ke-11 tu. Maksudnya dia kata masih lagi hari ke-10 ni, dia lontar untuk yang 10 punya hari bulan. Besok pagi lepas subuh je lontar yang 11. Lepas lontar 11 habislah, nafar awal lah habis. Ini kata-kata haji jamak, tak tahu lah ni, haji combo ni, Allahuakbar. Macam mana ni? Lepas tu kata, siapa nak ke dunia amal fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah Ta'ala tidak akan bersisihkan dia, Allah Ta'ala akan bagi dia. Yes, kau nak jawatan haji, kau nak jawatan apa, aku bagi. Ta'al, silakan, fadhal. Tapi apa jadi kat dia akhirat kelak? Ulaikal ladzina, mereka itulah orang-orang, laisa lahum fil akhirah illa nar. Akhirat tak ada benda melainkan neraka. Nampak tak? Orang tadi beramal tak? Beramal, tapi Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka. Sebab tu kita tak boleh kata dia dah beramal apa semua, tak. Kalau tak cukup syarat dia, fil ila nar wa habita ma sana'u. Habita maksudnya terhapus segala yang dia amalkan. Ni kata ni syirik niat tadi. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun, batal. Ma kanu ya'malun, apa yang mereka amalkan. Oh, bahaya nombor 1 ni. Itu syirik niyah. Kemudian yang kedua, syirik ta'at, syirkut ta'ah. Syirik ta'ah ni ialah syirik kepada taat kepada makhluk dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ni jadi syirik ta'at. Contohnya tuan guru syekhnya, guru tarekat, dia kata apa? Dia kata guru tarekat dia berzina contohnya dengan anak murid dia. Macam kat Kedah dulu kan, tarekat Nabi Musa tu. Kenal tak tarekat Nabi Musa? Dia kata roh Nabi Musa masuk dalam badan dia. Jadi, siapa nak anak Nabi Musa? Cik, dia offer kat anak murid. Siapa nak anak Nabi Musa? Semua yang mengikut dia pakat-pakat nak. Tapi bila dia kata, mana boleh berzina? Kau jangan, guru kami boleh. Maksudnya dia menghalalkan yang haram, dan dia patuh kepada guru tadi dalam perkara menghalalkan yang haram, maka dia jadi syirik. Bahaya. Perbuatan nak tengah anu pula. Macam ustaz tu pula. Tak ada niat. Tak ada niat nak meniru. Astaghfirullahaladzim. Perbuatan tadi. Perbuatan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal tu sendiri dah kufur dah. Perbuatan tu dah kufur kan. Dalam surah At-Taubah tu Allah Ta'ala kata ittakhadhu ahbarahum. Kita buka ayat ni bagi semua orang tengok ayat tu kan. Ustaz kata, ustaz ni baca betul ke? Mana tahu dia nak goreng kita. Ahbarahum wa ruhbanahum. Okey, surah At-Taubah. Buka ayat 31. Supaya kita nampak sini ayat Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah At-Taubah, ittakhadhu, mereka mengambil. Apa beza akhaza dengan ittakhadha? Orang belajar bahasa Arab. Berusaha mengambil. Ittakhadha, sungguh-sungguh nak ambil. Dan juga ittakhadha ni biasanya biasanya kalau tidak silap saya, dia tidak digunakan dalam perkara-perkara yang fizikal. Macam ittakhadha hadha, dia ambil ittakhadha biasanya apa? Mengambil sebagai contohnya, menjadikan dia. Ittakhadhu ahbar. Ahbar ni ialah rahib-rahib. Waruhban iaitu padri-padri mereka. Arbaban, sembahan-sembahan, tuhan-tuhan yang lain, min dunillah, selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan Masih bin
Maryam. Wama umiru, sedangkan mereka disuruh, tidak disuruh melainkan illa liya'budu ilahan wahida. Nampak kat sini ya? Ayat ni ilahan wahida, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia, subhanahu, maha suci dia, amma yusyrikun, daripada disyirikkan. Ayat ni pasal siapa? Tuan-tuan pernah dengar ceramah kadang-kadang, benar? Siapa? Adi bin Hatim At-Ta'i, seorang sahabat nama dia Adi bin Hatim, kan? Kisah ni banyak kali diulang oleh para ustaz kita, tapi kita akan ulang sampai dah tak ada syirik dalam dunia ni. Okay. Adi bin Hatim ni, dia kata dia ni Kristian asalnya. Dia kata mana ada dulu orang sembah padri, mana ada orang kata padri Tuhan, tak ada, mana ada, kan? Tetapi apa dia, kes dia, sebabnya dia ni orang Kristian ni mematuhi padri mereka dalam menghalalkan yang haram dan haramkan yang halal. Asal tersasul, mengharamkan yang halal. Maka dia dikira sebagai menyembah. Betul kata illa liya'budu ilahan. Nampak tak? Maksudnya kalau kamu taat dia dalam menghalalkan yang haram, menghalalkan, haram tu apa? Menghalam apa maksud halam? Halam tu dicampur, halal jadi haram tu. Arak tu haram, tak bagi lesen jadi halal. Itu halam. Okay? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kita taat dia seolah-olah kita telah sembah dia. Itu dipanggil syirik taat. Itu yang kedua. Yang ketiga dipanggil syirkud doa, syirik doa. So baca kitab bertauhid ada semua ni. Tapi dia kata syirkud doa, syirik doa. Apa tak syirik doa ni, apa dia? Iaitu dia menyeru selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tak mampu. Maka itu nama syirik doa. Kalau minta kepada makhluk dalam perkara yang makhluk mampu, itu tak ada masalah. Faris, tolong tolak kereta saya. Syirik tak? Tak. Faris, sila turunkan hujan. Syirik. Syirik. Turunkan hujan. Syirik. So, perbuatan, urusan menurunkan hujan, menghalang hujan, ialah urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengalihkan hujan. Bukan tak boleh kita suruh mengalihkan hujan. Itu urusan Allah Ta'ala juga. Cloud seeding itu asbab, mengambil sebab. Itu mengambil sebab. Contoh saya kata saya kata sila turunkan air dari langit. Syirik engkau. Kata aku ambil baldi, aku buang, aku turunkan air daripada tingkat 8 flat. Saya turunkan air dari langit tak? Tapi maksudnya itu sebab perkara yang dalam perkara kuasa makhluk. Hatta kalau cloud seeding sekalipun, kalau Allah Ta'ala tak izinkan hujan, boleh jadi hujan tak? Tak. Berapa banyak dulu pernah sekali cloud seeding hujan tak turun. Berlaku tak? Berlaku. Menunjukkan bahawa cloud seeding tu mengambil sebab. Sama juga penyembuhan. Penyembuhan ialah di sisi Allah Ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Habis tu ubat buat apa? Sebab. Islam mengiktiraf sebab. Sebab Nabi pun memang suruh ambil sebab. Banyak dalil lah, ribuan dalil kata kita kena ambil sebab. Jangan kita jadi macam setengah-setengah. Tarekat tu kata tak payah, rezeki datang punya tak payah kerja. Ini tak betul. Okay. Nabi kata apa? Sebaik-baik harta kamu ialah harta yang daripada tangan min kasabi yadih. Sebaik-baik harta ialah harta yang ambil dari tangan kamu sendiri. Dan anak-anak itu min kasabi yadih. Anak itu daripada anak, harta hasil tangan kita. Sebab tu dah hadis Nabi SAW, walaupun hadis ni sebagai ulama pertikaikan dia kata kalau anak ni, dia kata wahai ibu, ambillah harta daripada anak kamu apa banyak yang kamu nak. Dalam Adabul Mufrad kan kita baca hadis Abdullah bin Amr, dia kata taatlah apa ibu kamu
dan keluarkan apa saja, sehingga walaupun disuruh kamu keluarkan dunia kamu, maksudnya keluarkan semua harta kamu, kalau dia minta kena bagi. Ush, macam mana ni ustaz? Saya gaji 2,000, pencen mak saya 5,000, nak minta juga 1,000 kat saya, nak beli almari baru. Yang ni bincang lah, negotiate lah dengan mak, okay? Bincang lah macam mana pun, itu benda. Tapi kalau benda yang wajib, kata memang ibu kita tidak ada kemampuan, maka wajib kita bagi. Jadi ini kata syirik doa. Jadi syirik doa ni ialah syirik dalam kita menyeru kepada makhluk, ya? Wahai wali fulan, sila dapatkan aku anak. Hatta kita, ya Rasulullah, selamatkan kami di akhirat kelak. Tak boleh. Siapa tu? Kenapa? Tergelak ya Fahmi? Kenapa? Tak boleh lah Sayyidi Abuya. Kau confirm lah lagi lah. Lagilah sesat Abuya tu, Abuya Arqam tu. Tak boleh, tak ada. Itu dalam satu Burdah Al-Busiri, dalam Burdah Al-Busiri. Burdah Al-Busiri. Burdah Al-Busiri ni dibaca di masjid-masjid. Masjid mana saya tak nak cakap, cari sendiri. Sambil main gendang tu dibaca. Dalam satu syair tu dia kata apa? Kepada siapa aku akan minta perlindungan, minta pertolongan di pada hari min hadathil amami, ketika manusia semua dalam keadaan kesusahan yang teruk. Kepada siapa aku nak tolong melainkan kepada engkau wahai Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Orang kita penyanyi lah sampai main gendang. Dunya hanana. Cinta Nabi ada kaedah dia. Jangan puji Nabi lebih daripada apa yang Nabi benarkan. Betul, Nabi kata apa? La tutruni. Hadis ni sepatutnya semua hafal, khususnya tulabul ilm depan. La tutruni kama ataratal al-nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu lebih-lebih puji aku sebagaimana Nasara telah lebih-lebih puji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku, faqulu, katakanlah, apa dia? Aku ni Abdullah, aku hamba Allah. Katakanlah aku ni Rasulullah. Sebab Nabi kata tak lebih dari 2 lafaz tu nak puji. Jadi ini syirik doa. Sama juga kita minta, ya Rasulullah. Dia jadi nasyid tu kan. Pada satu bulan saya tak nak sebut nama dia. Tak tahulah kenapa. Tak nak sebut nama dia, jangan nanti kena saman keluar YouTube. Kata ya Rasulullah, ya Habiballah. Aku sangat sayang padamu, lebih kurang macam tu lah. Ya Rasulullah, syafaatkan kami. Dia kata hujung tu kata. Saya tak mana nyanyi ya. Maka syafaatkanlah kami. Last sekali, ya Rasulullah, syafaatkan kami. Rasulullah dah meninggal, dah wafat sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak minta syafaat daripada orang mati. Allah Ta'ala kata walillahi syafa'atu jami'a. Walillahi syafa'atu. Kita buka ayat Quran kalau orang tak percaya. Walillahi asy-syafa'ah. Syafa'atu. Surah Az-Zumar. Kita ambil, baca ayat ni betul-betul tuan-tuan, supaya kita tidak menjadi termasuk dalam syirik doa ni. Ni syirik tuan-tuan, bahaya. Allah Ta'ala sebut ya, amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Mereka mengambil selain daripada Allah itu sebagai orang yang beri syafaat. Maksudnya minta syafaat dekat siapa? Allah. Jadi mereka ni, orang musyrikin ni, ambil minta syafaat daripada selain Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, awalau kanu la yamlikuna syai'a. Walaupun mereka tidak memiliki apa-apa pun, kamu nak jadikan mereka sebagai pemberi syafaat? Wala yaqilun, dan tidak berakal. Apa kata Allah Ta'ala? Qul, katakanlah wahai Muhammad,
Lillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah lah segala syafaat. Lahu mulku samawati wal ard. Bagi dia kerajaan langit dan bumi. Thumma ilaihi turja'un. Maka kepadanya kamu semua akan kembali. Dan banyak lagi ayat yang lain. Wa ya'buduna min dunillah. Walladzina yad'una min dunillah la yamlikuna darran wala nafa'a wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dia kata apa? Mereka inilah yang bagi syafaat kami di sisi Allah. Kata orang musyrikin. Jadi orang musyrikin dia sembah berhala tu, bukan dia kata berhala tu menciptakan langit, tidak. Dia kata berhala tu memberi syafaat. Sama juga kalau kita kata manusia memberi syafaat selain Allah Ta'ala, tak boleh. Jadi kita kata cara macam mana? Caranya ialah, ya Allah, ya Tuhanku, berilah syafaat Nabi-Mu kepada aku. Cara betul. Ataupun ya Rasulullah, janganlah kau halang syafaat Nabi-Mu daripada sampai ke aku. Kalau ada orang jawab, ada orang tanya, Ustaz, bukan ke dalam hadis-hadis banyak kata malaikat boleh bagi syafaat, betul tak? Orang hafiz Quran boleh bagi syafaat, kan? Macam mana pula ni? Ya, kita kata memang mereka semua boleh bagi syafaat sebagaimana Nabi SAW boleh bagi syafaat. Tapi syafaat itu tidak diminta daripada orang tersebut, sebab syafaat itu masih milik Allah lagi. Dan Allah Ta'ala, bila kita baca hadis tu, hadis berkenaan bila Nabi bagi syafaat tu, Nabi tu sujud dulu kan. Nabi kata apa? Bangkit, bangun, maka mintalah syafaat, pasti bagilah syafaat, pasti engkau akan dapat bagi syafaat. Bagilah syafaat, pasti mereka akan mendapat syafaat. Maksudnya Nabi tunduk dulu, sujud dulu. Kita baca hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, seorang sahabat Nabi yang banyak berkhidmat dengan Nabi SAW. Hadis nama sahabat apa? Rabi'ah. Jadi nama Rabi'ah tak mesti nama perempuan. Rabi'ah ni kata apa? Rabi'ah ni dia banyak berkhidmat kepada Nabi SAW. Nabi kata apa? Is'al, mintalah, atau sal, mintalah apa-apa pun. Mintalah daripada aku. Yelah, kita dah banyak tolong kan. Kita tolong orang tu kat barang, kata, jomlah, aku minta apa, nak makan apa lah ni? KFC. Makan apa? Nasi ayam. Makan nasi berani. Mintalah apa-apa. Agak Rabi'ah minta apa? Minta kaya. Tak minta kaya. Minta jadi handsome ke, minta apa, tak minta gitu. Rabi'ah minta apa? Aku nak bersama dengan sisimu ya Rasulullah akhirat kelak. Dia kata, itu je ke? Dia kata, itu je Rasulullah, tak ada yang lain lagi dah. Apa jawapan Nabi? Apa jawapan Nabi? Dia kata apa? A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Jadikanlah kau punya permintaan ni realiti dengan kau bantu aku. Dengan cara dia macam mana? Kau banyakkan sembahyang sunat. Maksudnya apa? Nabi kata, okey, aku bagi syafaat, don't worry. Kalau syafaat tu milik Nabi, mesti Nabi, orang yang pertama Nabi akan kata dapat siapa? Mesti Nabi kata apa? Korang sahabat-sahabat aku, don't worry, you will get my syafaat akhirat. Aku bagi, don't worry, minta je kan, bagi. Maksudnya syafaat tu, Nabi masa Nabi hidup, belum, Nabi tak miliki lagi syafaat. Dia hanya memiliki sebab Allah Ta'ala telah memberinya. Jadi jangan doa kepada, betul yang terjadi kepada tarekat macam ni lah. Di Singapura tu, pakcik kepada bypass saya sendiri. Dia ni boleh bagi syafaat dia ni, jangan main-main. Kadang-kadang bypass saya terpedi sikit, bagi syafaat pakai kereta besar lah. Kau jangan cakap macam tu. Nanti rasa macam offended. Cakap pakai kereta besar pun offended. Jangan tu, dia bagi syafaat, kau jangan main-main. Nampak tak? Subhanallah. Ini kata syirkul doa, syirik doa. Yang keempat pula, yang last lah, syirkul mahabbah, syirik cinta. Semua cinta. Syirik cinta ini apabila dia mencintai makhluk dengan cinta ibadah lebih daripada Allah Ta'ala. Asal apa cinta ibadah ni? Iaitu bila dia cinta dalam keadaan dia
tadallul, dia merendahkan jiwa dia kepada si kekasihnya tu. Maksud ibadah, ibadah itu maksud at-tadallul wal khudu', merendah diri dan tunduk. Itu maksud ibadah. Bila kita salat, kita rendah diri, tunduk. Kalau kita cinta kepada seseorang tu sampai merendah diri sampai tunduk, dan itu cinta syirik. Betul Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah kan? Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi wa minan nasi yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Okey? Apa entah hafal Quran ni. Yuhibbunahum ka hubbillah. Yuhibbunahum. Yuhibbuna min nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Ni imam ni. Ni ayat dia. Wa minan nas, ayat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada, dan di antara manusia itu ada yang mengambil selain Allah itu sebagai sekutu. Yuhibbunahum, mereka mencintainya, kahubbillah, macam cinta Allah. Ini poin dia. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang yang beriman tu dia lebih-lebih cinta kepada Allah. Nah, itu kita nak. Walau yaral ladzina zalamu, kalaulah orang yang zalim tu nampak apa yang akhirat nanti dia akan nampak. Idh yarawnal azab, bila mereka nampak azab, annal quwwata lillahi jami'a, bahawa kekuatan itu adalah milik Allah. Wa annallaha syadidul azab, bagi Allah itu, Allah Ta'ala ada mempunyai azab yang sangat pedih. Maksudnya kat sini kita kata Allah Ta'ala nak bagi tahu, jangan cinta makhluk lebih daripada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya. Bila kita cinta makhluk akan menundukkan, merendahkan diri. Itu yang bila dia, apa yang disuruh semua taat, perkara haram dia taat, perkara syirik dia taat. Apa tadi, bila dia buat cinta tadi tu, yang semua jatuh tadi. Syirik doa jatuh, syirik taat jatuh, syirik apa tadi, mula-mula syirik niat, semua dah jatuh dah. Dia solat dah bukan kerana Allah Ta'ala, nak tunjuk dekat pakwa dia tadi. Kata dapat makwa yang bagus kan, makwa pakai tudung apa semua kan, dah aku minat betul lah kat dia. Dia ni kaki hantu kan. Mulalah dia pun nak pakai ustaz pergi masjid apa semua. Macam cerita apa, cerita Melayu satu tu, saya tak ingat dah. Jadi dia memang semata-mata nak, sebab nak. Jadi ini cinta. Dan dalam surat tadi dia tak ingat Allah Ta'ala, semata-mata nak tunjuk. Dia jatuh dua syirik. Apa tadi? Pertama syirik niat, yang kedua syirik mahabbah. Syirik cinta tadi. Hati-hati. Ini kita empat syirik yang besar berlaku dalam masyarakat. Ini banyak lagi, tapi ini lah 4 syirik yang besar, yang banyak lagi itu boleh syirik taat, syirik apa, syirik tawakal, syirik zabah, syirik sembelih, macam-macam lah. Nanti kita akan tengok dalam babnya nanti, insya-Allah taala. Jadi itu kita kata syaitan nak cuba jatuhkan dalam benda ni. Dan kita tengok banyak kan, betul tak? Sekarang betul lah, kenapa syaitan paling suka lagu-lagu cinta? Sebab ni nak jatuhkan pada syirik cinta. Lagu, kalau lagu cinta semua laku, betul tak? Coin, spoon, semua lagu-lagu ni. Betul tak? Macam mana lagu dia tak apa sedap pun laku juga. Kalau cinta katakanlah kan. Itu dia laku juga. Sebab apa? Lagu cinta memang manusia suka. Hub. Sebab tu kata ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbah wa hadha fil qiyas syani'u. Kata kalau kamu ni derhaka kepada Allah dan kamu dakwa kamu cinta kepadanya, ini dalam qiyas sungguh sangat buruk, dia kata. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sebenarnya orang yang mencintai kepada orang yang dia taat, orang yang cinta kepada orang yang dicintai itu, dia akan taat kepada orang yang dia cintai. Itu kata. Okey, ini dah syirik pertama, syaitan nak jatuhkan dalam syirik. Dan banyaklah. Saya kata kena baca Kitabut Tauhid, tuan-tuan. Dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Kitabut Tauhid ni menjelaskan 63 tajuk berkenaan dengan tauhid, perkara yang boleh merosakkan
tauhid. Bayangkan banyak tajuk perkara boleh rosak tauhid ni. Dari segi sabarnya, tawakalnya. Sabar pun kalau tak sabar boleh rosak tauhid. Dari segi tawakalnya, dari segi apa lagi? Takut, cinta, harap, semua ni boleh jatuh. Sebab apa? Tidak ada pintu ibadah, tidak ada satu ibadah melainkan padanya boleh jadi betul pada syirik. Dan ibadah ni luas. Ibadah hati, ibadah mulut dan ibadah fizikal kan. Ibadah hati paling luas sekali. Ibadah hati paling luas. Tawakal, silap tawakal kepada makhluk, syirik. Cinta, silap cinta syirik, jadi syirik. Apa lagi? Sabar, ya? Dalam keadaan jiwa dan tidak redha atas qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, syirik, rosak akidah dia. Cuma level tu tak kira, level besar ke level kecil. Itu kita kena belajar. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Ini nombor satu, syaitan nak jatuhkan dalam lembah syirik. Kita dah baca sebenarnya, tapi hari ni kita ulang balik sebab kita ada beberapa muka baru. Jadi kita tak nak bagi mereka terlepas poin yang penting. Jadi yang datang tu dengar dua kali dapat pahala dua kali. Dengan lebih kuat lagi dia punya ingatan dia kepada apa yang kita belajar. Yang kedua apa dia? Yang kedua dalam buku ni, menjerumuskan dalam dosa dan maksiat. Yang ketiga, menjerumuskan mereka dalam bid'ah. Saya nak menjerumuskan mereka dalam bid'ah dulu. Sebab bid'ah tu lebih besar daripada maksiat. Bila syaitan tak boleh buat orang buat syirik, dia akan jatuhkan manusia dalam bid'ah. Bid'ah ni lafaz perkataan yang paling ditakuti oleh orang yang buat bid'ah. Orang yang tak buat bid'ah tak takut, ya. Ada satu kitab yang saya bawa ni, Al-Hawadith wal Bid'ah, perkara-perkara baru dan bid'ah, yang dikarang oleh Al-Imam Abu Bakar Muhammad At-Turtushi, satu ulama yang terkenal dalam mazhab kita, yang dia ni memang tidak di-highlight kan oleh ahli-ahli bid'ah sebab dia hentam bid'ah. Bid'ah ni apa? Okey, apa maksud bid'ah? Orang selalu confuse. Bid'ah ni boleh tak kena pada adat, ustaz? Contohnya, okay, bid'ah semua sepakat ialah perkara yang baru di dalam agama, yang diada-adakan dan orang nampak benda tu macam agama sedangkan tak ada dalam agama. Orang pandang benda tu nampak macam benda agama sedangkan dalam agama tak ada. Dia boleh jadi pada akidah. Contohnya apa? Bid'ah akidah paling besar sekali. Contohnya ajaran Syiah, mengatakan Al-Quran tak lengkap, mengatakan malaikat Jibril tersilap bagi wahyu, mengatakan bahawa Abu Bakar khianat, mengatakan Umar Al-Khattab khianat, apa lagi? Dan puluh-puluhan lagi Syiah. Lagi apa lagi? Bid'ah di segi akidah, bid'ah qadariyah, menolak qada dan qadar. Dia kata manusia tak ada qada dan qadar. Kita yang we control our destiny. No fate apa, tapi what we. Kita Terminator 2 tu tak tengok? Tak ingat dah. Aku sudah kecil lagi dia tu. Kan dia tulis atas meja tu. Tak ingat cerita tu? Allah, saya ustaz je ingat. Ya, ustaz kuat ingatan. Kan dia kata dia tulis tu no fate, dia tidak ada fate tu apa? Kadar-kadar lah, ketentuan. Maksudnya dia kata dia kontrol destiny kita. Dia kontrol dia punya ni. Tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala kontrol, tak ada. Kita yang kontrol. Kalau kita betul, dapat. Ni baru-baru ni Imran cerita pasal apa baru ni? Apa? Umbrella Effect. Apa tak? Apa dia? Butterfly Effect. Cerita filem baru lagi teruk. Dia kata dia boleh pilih mana satu destiny tu. Oh, Masya Allah. Cerita khurafat, syirik. Jadi itu bid'ah qadariyah. Lagi bid'ah apa lagi? Islam liberal contohnya, menafsirkan nas dengan liberal. Tak boleh kita tengok macam mana para sahabat faham. Para sahabat dah obsolete zaman dulu. Kita kena faham sekarang. Hijab yang dimasukkan itu ialah menjaga modesty. Modesty betul saya sebut. Modesto kan lain-lain. Ini modesty menjaga akhlak. Bukan tak semesti kena tutup hijab. Tak semesti kena tutup macam ni. Macam ni, elok macam ni. Bukan. Hatta seorang ahli tafsir terkenal Indonesia, macam mana nama dia? Quraish Shihab.
Saya terpaksa sebut nama kat Indonesia, jauh, zaman susah. Quran Shihab. Tafsir dia ada kat sini, saya nak alim. Dan satu majlis temu ramah. Dia bawa anak dia, satu pakai tudung, satu tak pakai tudung. Dia kata, kenapa? Dia kata, kamu ni pakar tafsir, anak kamu tak pakai tudung. Dia kata, bagi saya, hijab yang disebutkan dalam Al-Quran itu ialah untuk menjaga modestinya, dia kata, menjaga dia punya sikap dia, menjaga akhlak dia, nampak modest cukup lah, bukan semestinya tutup. Ini bid'ah dari segi akidah. Bid'ah segi akidah juga, nak masuk syurga kena melalui tarekat. Tak ada tarekat tak boleh masuk syurga. Satu lagi bid'ah tu lagi juga dalam segi akidah juga. Dia kata apa? Kalau kita tak ikut satu imam, mana kalau kamu tak ada satu mazhab, nanti kan tak ada imam akan defend kamu akhirat kelak. Kan dia kata, kamu ni aku tengok kau ambil wuduk macam Hambali, tapi mengaku Syafi'i. Kalau nanti Imam Syafi'i tak defend kau akhirat, nanti baru tahu apa punya pendapat lah ni, kita. Kalau kata aku cara ambil wuduk macam Imam Syafi'i, cara batal macam Imam Hambali, aku ada dua imam nanti defend aku. Tak, maksudnya bukan macam tu, kata. Ini satu bentuk, ini bid'ah baru. Dia tulis dalam Facebook ni, budak ni. Tak nak sebut lah, kan nanti dia punya like banyak, dia punya friend banyak nanti. Dia kata kalau siapa tidak ada imam, tak ada satu mazhab, nanti tidak akan ada imam akan defend dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ini bid'ah akidah, maknanya benda yang baru, tak ada dalam Islam, tak pernah disebut pun. Kedua, bid'ah ibadat. Bid'ah ibadat ni dia reka ibadah baru. Solat sunat malam Isnin, solat sunat malam Selasa, solat sunat malam Rabu, mana datang ni? Tak ada. Apa lagi? Nak menzahirkan kasih sayang, kena berarak daripada stesen BP tu ke masjid, contohnya. Stesen BP kat Serambut tu ada stesen BP. Diorang selalu berarak dari stesen BP tu pergi kat masjid rumah saya. Nak menzahir, kau tak buat tu marah tu. Kau ni tak sayang Nabi ke? Allahumma salli ala Muhammad. Sayang Nabi tak mesti kena berarak. Nak pula dia buat pertandingan, siapa perarakan paling bagus. Sebab tu kita tengok, kalau kita tengok, time ni dah tukang-tukang jahit maju dia punya bisnes. Betul, mak saya tukang jahit, mak penonton saya tukang jahit. Maulid Rasul dia maju bisnes. Sebab apa? Banyak kan TNB nak buat baju, Telekom buat baju. Sebab apa? Nak pergi barak ni, baju yang terbaik, pasukan terbaik akan dapat hadiah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang siap berkawat-kawat. Masa saya pernah join dulu masa sekolah tu. Berlatih berhari-hari, berlatih berkawat pun bagi sama ketika barak tu. Subhanallah, ini datang main mana ni? Nak zahirkan kasih sayang Nabi, baca hadis Nabi, amal sunnah Nabi, baca tafsir. Yang saya mengaku sayang Nabi, kitab sirah mana yang kamu dah baca habis? Saya tanya dulu. Ini Ustaz Adi tanya tu kat kampung tu, makcik-makcik yang marhaban ni, kitab sirah mana yang makcik dah habis? Semua makcik-makcik semua malu tutup. Yang marah kata, kamu ni tak nak buat marhaban, tak sayang Nabi ke? Cakap perak. Tak sayang Nabi ke? Dia kata, kamu kalau sayang Nabi, kitab sirah dah baca dah. Kitab sirah nipis tak payah ambil sirah Ibn Hisham besar. Rahim Makhtum pun tebal juga. Ambil Mustafa Sibai, nipis ni je. Dah habis baca sirah Nabi. Kita tak. Macam mana? Hadis Nabi, hadis berkenaan kentut batal semayang, mana baca? Kata, kamu sayang Nabi. Kamu kata sayang Nabi tak? Sayang. Kamu tahu tak Nabi kata batal semayang tu kentut batal semayang? Memanglah batal. Nah, kitab kata ada. Memang ada kata. Nabi pernah sebut kan, apa nak kamu pernah baca hadis ni? Tak pernah teman bacanya, kata. Mau perak alim tak maaf. Asyik cakap Terengganu, cakap perak lah segala. Subhanallah, nak tahu sunnah Nabi, nak tahu sayang Nabi, baca sunnah Nabi. Betul, apa kata Umar Al-Khattab dalam Sahih Bukhari? Aku ada jiran. Setiap hari kalau aku tak pergi kelas, jiran aku yang pergi mengaji. Masa aku pergi
Besok tu aku beritahu jiran aku semalam belajar apa, hadis Nabi 1, 2, 3. Hari yang jiran aku pergi, dia akan beritahu aku hari ni belajar sekian dan sekian. Apa kata para sahabat radhiyallahu anhu bila kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, semua diam. Ka'anna fi ru'usihim at-tayr, seumpama dalam ke atas kepala mereka ada burung. Maksudnya kalau ada burung kan dia tak nak pergi terbang, nak tengok anak yang tunjuk kan. Jangan bagi burung tu stay. Dia tunjuk betapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bila sebut Nabi taqayyara wajhuhu, berubah wajah mereka. Kita kata macam mana ni? Dia kata cara sayang Nabi kena amal sunnah Nabi sentiasa. Kami nak dekat Maulid Rasul, mulalah keluar TV pasal iklan ikut sunnah. Kamu ni makan tangki ayah, tak berani apa semua, macam-macam lah. Tapi time tu je lah, time lain. Adakah sayang Nabi pada bulan? Tapi ada yang dia buat pandai pula. Dia kata kita kena sayang Nabi sentiasa. Jadi tiap-tiap bulan kita buat maulid. Lagi hebat. Tiap-tiap bulan main gedang main maulid. Kata ni juga bukan caranya. Siapa yang paling sayang Nabi? Abu Bakar, Umar. Ada tak Abu Bakar, Umar sambut maulid? Tak ada. Ini contoh, ni beda sikit ibadah. Tapi adakah haram menyambutnya? Kita tanya soalan. Kata kita sambut dengan kita mengingatkan masyarakat dengan sunnah-sunnah Nabi. So tak ada masalah. Kata orang ni dah dekat dah bulan Rabiul Awal ni, 12 Rabiul Awal. Kata jadi nak ingatkan anak kita, mak anak ni bulan Rabiul Awal ni Nabi lahir ni. Apa kata kita baca kitab ke pasal sunnah sirah Nabi. Sementara pada masa sama janganlah pula lepas tu tutup balik kitab tu, jumpa balik tahun depan bab kedua. Bukan macam tu. Jadi ini cara dia. Kita bid'ah dari segi ibadah, bid'ah dari segi akhlak. Macam bid'ah dari segi akhlak. Apa dia? Maksudnya kalau nak jadi ahli ibadah kena pakai baju buruk, tak boleh pakai cantik, tak boleh pakai elok. Jalan kena tunduk macam ni, tunduk. Lepas tu kena buat menzahirkan kesedihan. Ada dalam kitab Ibn Rajab Al-Hambali tu, buku Talbis Iblis kan, kata antara bid'ah ahli apa Sufi ni kata kena menzahirkan kesedihan. Tak boleh buat muka happy, tak boleh. Dia kena macam nama muka sedih ni, ingat akhirat. Buat-buat apa benda, apa sedih koma ni, muka koma sedih je tengok, ingat akhirat. Teman tak sanggup nak tengok akhirat ni, muka sedih. Ini bukan para sahabat radhiyallahu anhu, sebahagian para sahabat, hatta sahabat Nabi namanya Gundar, ulama hadis namanya Gundar, dia ni paling happy orang ni. Kalau kat luar dia jadi yang happy lah, sembang apa semua, cakap, buat lawak apa semua. Tapi bila sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang dia menangis. Dia kata tak sanggup kerana cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksudnya kena buat muka sedih, kena buat muka muka warak. Atau buat muka warak, atau buat muka bengis. Ada setengah tu dia kata dia silap faham. Memanglah kita dengan wanita tak boleh nak cakap pada benda yang tidak sepatutnya kita bercakap kan. Tapi tak tahu maksud kita buat muka. Mana ada macam tu. Kita biasa je muka. Kalau jumpa Assalamualaikum, salam boleh tak bagi salam? Kalau tidak menimbulkan fitnah boleh bagi salam. Assalamualaikum, tak boleh lah. Tak boleh. Kalau masuk kelas ada perempuan ada orang tak Assalamualaikum, terus duduk je, tak ada masalah. Ada nas dan dalilnya, Nabi bagi salam. Jadi keadaan suasana tidak menimbulkan fitnah lah. Jadi kita kata ini benda yang dibawa dalam agama, dan orang nampak benda tu agama, sedangkan dia bukan agama. Hatta dalam perkara-perkara adat pun, kau nampak benda tu sebagai agama, maka tak boleh. Tak boleh buat. Kenapa syaitan pengaruh kita buat bid'ah? Sebab bawa kepada syirik kan? Pertama, dia bawa kepada syirik. Syirik apa pertama sekali? Syirik taat tadi, membuat syariat apa yang Allah Ta'ala tak buat syariat. Itu pertama sekali, syirik taat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa syara'u lahu minad dini ma lam ya'zim bihillah. Syara'u lakum minad dini, syara'u lakum.
am lahum syuraka syara'u lahum Allahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ni betul. Buka surah Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u, adakah bagi mereka ini partner-partner? Syuraka jamak syarik. Syara'u lahum, mensyariatkan bagi mereka, minad din, di dalam agama. Maksudnya dia buat syariat yang baru. Ma lam ya'zam bihillah, yang apa Allah Ta'ala tak izinkan. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum, kami pasti akan menghukum ke atas mereka. Wa inna zalimina lahum azabun alim, dan orang yang zalim itu bagi mereka azab yang pedih. Kenapa saya tak clear? Tak clear? Clear? Ni ayat kata tak boleh kita buat syariat dalam agama yang baru. Syariat baru tak boleh buat. Allah Ta'ala kutuk. Adakah bagi mereka ni ada orang-orang yang buat syariat yang baru yang Allah Ta'ala tak izinkan? Kalau kata Allah Ta'ala izinkan, tunjuk bukti Allah Ta'ala izinkan kamu buat. Kamu bukan Nabi. Nabi bila sahabat buat something, Nabi endorse, maka benda tu syariat tak? Syariat. Kita buat something, Nabi tak endorse, macam mana nak tahu benda tu syariat tak syariat? Ada sebuah buku nama dia ensiklopedia apa saya lupa. Ensiklopedia apa saya lupa, ataupun sengaja buat lupa. Dia kata sahabat buat bid'ah. Allahumma salli ala Muhammad. Dalilnya kisah bila solat kan, bila solat Nabi kata sami Allahu liman hamidah, maka ada sahabat jawab belakang, mil'us samawat wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Rabbana lakal hamd, segala puji bagi Allah yang memenuhi langit, bumi dan segalanya. Lepas solat, Nabi jumpa lelaki tadi. Bukan Nabi jumpa, Nabi kata, siapa di antara kamu yang sebut benda tu tadi? Sesungguhnya para malaikat berebut-rebut nak siapa yang akan first kali tulis amalan yang baik tadi. Datang satu hamba Allah, dia kata apa? Nampak? Sahabat buat benda baru. Sahabat buat bidah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa nak jawab macam mana? Kita kata perbuatan dia tu Nabi endorse tak? Nabi endorse. Bila Nabi endorse, termasuk dalamnya sunnah. Sunnah tu ada tiga. Satu Nabi, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, dan apa yang Nabi endorse walaupun Nabi tak buat. Takririyah, maksudnya benda tu boleh. Kan? Para sahabat ada yang makan bab dekat depan Nabi. Nabi tengok, okey, Nabi tak halang, maksudnya benda boleh makan tak? Dia Nabi endorse benda tu boleh tak? Boleh. Sama macam azan kan? Azan tu para sahabat mimpi. Umar mimpi yang sama. Satu lagi Abdullah bin apa nama dia? Mughafal kan seorang lagi? Saya lupa dah nama seorang lagi sahabat tu. Dia pun mimpi yang sama. Umar kata aku mimpi yang sama juga azan ni. Kan semua nak tahu macam nak cari. Ada yang kata kita pakai nakus, pakai trompet besar. Oh tak boleh, macam Yahudi. Ada pakai loceng. Oh tak boleh, nanti macam Kristian. Maka sahabat, kita balik dulu, kita kat AV dulu. Fikir macam mana. Mana ada sebagian sahabat mimpi azan. Lalu Nabi, inilah dia Nabi endorse tak? Okey, sekarang kalau kita tambah azan, kita tambah lah apa-apa, boleh tak? Asal tak boleh? Nabi tak pernah larang? Tak endorse. Nabi tak larang? Nabi tak pernah larang pun kita buat macam tu. Jadi dalam agama ni bukan kita cakap Nabi tak pernah larang. Jawapan dia, Nabi pernah buat tak? Isu dia bukan pernah tak Nabi larang. Kalau siapa tanya soalan tu, solat zuhur 5 rakaat pun boleh. Saya solat zuhur 5 rakaat, Nabi tak pernah cakap pun tak boleh sembahyang zuhur 5 rakaat. Bukalah hadis mana, korek dalam hadis Sahih Bukhari ke, pernah Nabi kata apa? Jangan kamu solat 5 rakaat.
Tak, bukan macam kaedah dalam agama ni. Bukannya pernah tak Nabi larang. Maksudnya dalam ibadat tu, kaedah dia lah pernah tak Nabi buat. Itu cara dia. Lepas tu syaitan suka kita buat bid'ah. Sebab apa? Bila kita buat bid'ah, kita mensyariatkan dalam agama apa yang Allah Ta'ala tak syariatkan. Lalu orang syariatkan agama benda yang baru, orang suka benda yang baru ni. Betul tak? Bila dah keluar iPhone 5, orang tak pakai lagi iPhone 4. Dah lama-lama orang tak pakai dah. Ya, pakai ni tak ada duit tu. Bukan maksudnya gurau. Maksudnya bila ada benda yang baru, kalau ada duit mesti beli yang barunya. Confirm. Ni bajet tak ada, dia tak beli tu. Maksudnya benda yang baru sentiasa mendapat sokongan orang. Betul tak? Sebab itulah kita kata ulama apa, bila hidupkan satu bid'ah, mati satu sunnah. Satu. Jadi bila syaitan dia suka buat syariat baru, jadi agama ni akan macam agama Kristian, agama Yahudi. Di sini sebelum saya tamatkan kelas, saya nak bacakan beberapa riwayat daripada para sahabat. Okey. Dalam Sahih Bukhari, dalam bab salat, daripada Ummu Darda. Ummu Darda ni siapa? Isteri kepada Abu Darda lah. Okey. Dakhala ala Abu Darda mughdiban faqultulah ma lak, faqala wallahu ma a'rifu fihim syai'an min amri Muhammad illa annahum yusalluna jami'a. Satu hari aku nampak Abu Darda ni dalam muka yang sangat marah. Kata, malak, apa hal engkau muka marah-marah ni? Dia kata apa? Demi Allah, kata Abu Darda, aku tak kenal apa yang mereka lakukan dekat masjid tadi, melainkan aku nampak mereka solat jemaah. Itu je aku nampak. Maksudnya buat amalan-amalan yang pada zaman Nabi tak dibuat. Bila aku masuk masjid, aku tengok benda aku tak tengok pada zaman Nabi. Siapa marah ni? Abu Darda. Siapa Abu Darda? Sahabat Nabi. Takkan sahabat Nabi tak suka bid'ah hasanah, tak suka bid'ah yang baik? Dan dalam masjid, takkan orang dalam masjid orang pergi buat benda buruk? Betul tak? Dalam masjid mesti orang buat benda yang nampak baik, betul tak? Tapi kenapa Abu Darda marah? Sebab benda tu zaman Nabi tak dibuat. Hadis riwayat kedua pula daripada Muwatta'. Tadi Bukhari, ini Muwatta' pula. Kitab Muwatta' daripada ammihi Abi Suhail bin Malik an abihi anhu qala ma a'rifu syai'an mimma adraktu alaihi an-nas illa an-nida' bis-salah. Dia kata Suhail bin Malik daripada bapaknya, daripada Malik bin Anas. Dia kata apa? Aku tak kenal amalan yang manusia buat sekarang ni melainkan azan tu je. Solat dengan azan. Maksudnya lain semua dah corrupt. Satu hari Zuhri, Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, ulama hadis kan, dia sempat jumpa dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa? Sahabat Nabi. Ibn Shihab bukan sahabat. Ibn Shihab tabi'in. Dia kata pada satu hari aku jumpa dengan Anas bin Malik di Damaskus. Wa huwa yabki, dengan keadaan Anas ni sedang menangis. Faqultu lahu ma yubkika, kata Ibn Shihab, apa yang menyebabkan engkau menangis? Qala ma a'rifu syai'an mimma abdraktuhu alaihi illa hadhihi salah. Aku tak kenal amalan mereka. A'rifu syai'an, aku tak kenal apa-apa daripada amalan yang aku jumpa tadi dalam tempat ni melainkan salat. Wa hadhihi salah qad dhi'at. Solat ini pun telah dipersia-siakan juga. Dan banyak lagi riwayat lain daripada para sahabat. Itu juga kisah yang sama daripada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri siapa? Tabi'in. Daripada Al-Mubarak bin Fudalah, dia kata telah bersolat Hasan Al-Basri solat Jumaat, kemudian dia duduk menangis. Ini hari Jumaat. Hari Jumaat lah macam-macam pelik-pelik dia buat. Aktiviti passing tongkat. Aktiviti passing tongkat. Bilal tu, Inna Allah malaikatahu, tu dia pas tongkat dekat imam. Imam pun ambil upacara pas tongkat, masuk di atas tongkat tu. Dia wajib memakai tongkat. Cerita tu kan kat sini kan, yang imam tu nak pertahankan tongkat tu sampai dia skru tongkat dekat atas mimbar. Nak pertahankan tongkat sangat, dia skru tongkat atas mimbar. Semangat tongkat.
Itu juga thumma jalasa yabki. Menangis. Siapa menangis? Hasan Basri. Ma yubkika ya Aba Sa'id. Apa yang membuatkan kau menangis wahai Abu Sa'id? Dia punya gelaran dia. Faqultu talumunani 'alal buka. Kau macam kutuk aku sebab aku menangis. Walau anna rajulan minal muhajirin, kalau ada seorang lelaki di kalangan muhajirin, itu sahabat Nabi ya, ittala'a min babi masjidikum, masuk masjid kamu sekarang, ma'arafa syai'an, dia pasti tidak akan kenal apa yang kamu lakukan sekarang. Subhanallah. Ala ahdi Nabi SAW mimma antum alaihi al-yawm illa qiblatikum hadhi. Tak akan kenal apa yang kamu buat sekarang berbanding dengan zaman Nabi dulu, kecuali dia kenal kiblat je, dia kenal. Maksudnya amalan itu dah masuk dengan berbagai-bagai amalan yang tambahan baru yang tidak pernah dibuat oleh pada zaman Nabi SAW. Dan banyak lagi riwayat dalam kitab ni. Dan ni hadis yang sahih daripada para sahabat radhiyallahu anhu. Kita dengar cakap sahabat ke dengar cakap ustaz? Dengar tuan kaedah dia. Kalau ustaz tu tak cakap apa dari Quran, hadis ataupun para sahabat ataupun kata-kata ulama yang muktabar, maka buanglah ustaz tu jauh-jauh. Minta maaf saya sebut, mungkin kasar bunyinya. Ambil guru yang Quran, sunnah dan sahabat. Quran, sunnah dan sahabat. Dia tidak kuat kata-kata melainkan daripada Quran, tak kuat melainkan daripada sunnah, tak kuat daripada sahabat. Tidak mengambil pendapat melainkan daripada mereka ini. Satu generasi yang telah dijamin agama mereka. Bukan daripada orang yang, walaupun orangnya ramai, walaupun YouTube-nya beribu, walaupun like dia banyak dalam Facebook, tapi itu bukan dalil kebenaran. Sebab apa? Pada zaman Imam Ahmad, yang ramai itu apa? Mu'tazilah. Yang ramai itu golongan akal tu, Mu'tazilah golongan akal yang menguasai kepimpinan zaman tu. Adakah kita nak dalilkan bahawa dia orang ni betul? Tidak. Syiah ada ribuan mengikut, betul tak? Adakah maksudnya dalil dia betul? Jutaan mengikut. Tidak. Jadi ramai tidak semestinya. Wallahu ta'ala alam. Saya berhentilah kat sini. Jadi dua lah strategi syaitan. Mungkin pengulangan tapi pengulangan dengan tambahan maklumat yang baru. Iaitu pertama, syaitan nak jatuh syirik. Yang kedua, syaitan nak jatuhkan kita dalam bid'ah. Minggu depan kita akan tengok macam mana syaitan nak jatuh kita dalam maksiat pula, insya-Allah. Jadi kata ada beberapa pengumuman. Pertama, kelas kita tidak akan ada off lagi lepas ni. Dia akan ada sebulan 4 kali. Maka setiap minggu, setiap Selasa pada setiap minggu akan ada 1, 2, 3, 4. Kecuali kalau saya cancelkan. Sebab tu nama tulis cantik ya. Tulis cantik, nombor telefon pun clear 013. Jangan kosong kan kita hantar SMS tak sampai. Okey. Nombor satu. Yang kedua, Dr. Abdul Basit Ahad ni, insya-Allah. Ustaz Ali Hasan Sabtu ni juga, insya-Allah. Double trouble, konsep double trouble. Hari Sabtu Ustaz Ali Hasan, kitab apa tu? Konsekuensi cinta kepada Nabi. Kitab pun dah sampai, alhamdulillah. Jadi minggu ni kita boleh buka kitab betul-betul. Ustaz Ali Hasan, syok dengar dia. Okey. Dr. Abdul Basit Ahad juga Mukhtasar Minhajul Qasidin. Seterusnya kelas bahasa Arab komunikasi baru yang akan dibuka. Kelas bahasa Arab komunikasi baru, bahasa komunikasi. Maksudnya siapa nak bersembang apa semua dalam bahasa Arab, minat nak bercakap dalam bahasa Arab, maka satu kelas baru yang boleh dibuka oleh Ustaz Muaz As-Suri, orang Suria, orang Syria yang boleh cakap Melayu dan English. Jangan takut. Lepas raya Cina, Khamis malam Jumaat. Okey, Khamis malam Jumaat. Okey. Dan seterusnya kelas Arab saya yang baru hari Sabtu pukul 2. Itu belum masuk bab. Yang minggu lepas kita baru sembang baru pengenalan. Minggu ni akan baru masuk kitab je. Kelas untuk orang yang first level untuk masuk bahasa Arab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawabi rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala semua merahmati kamu. Hafizakumullah, barakallahu fikum. Semoga kita jumpa lagi minggu depan. Kita tutuplah dengan tasbih kafarah dan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.